Kelepasan daripada api neraka. Bila seseorang itu mendapat kelepasan daripada api neraka, secara tidak langsung Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita bahawa tempatnya ialah dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang terlepas daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka dialah orang yang berjaya dengan sebenar-benar berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam definisi kejayaan yang manusia bagi hari ini. Ada yang kata kejayaan bila mana dia berjaya habiskan dia punya degree. Ada yang kata tak cukup lagi, kena ada master baru berjaya. Setengah kata master pun lekeh lagi, kena ada PhD baru berjaya. Setengah kata dah, itu semua tak penting, janji hang kerja gaji berapa, gaji banyak, itulah berjaya. Ada kata kereta besar berjaya, macam-macam lah tafsiran manusia berkenaan dengan kejayaan. Tapi Allah Ta'ala meletakkan kejayaan dalam Al-Quran apa dia? Siapa yang terlepas daripada api neraka, masuk dalam syurga, itulah orang yang berjaya, kata Allah Ta'ala. Dan kita berada pada fasa yang ketiga daripada bulan Ramadan. Dalam fasa inilah Nabi SAW menyebutkan itqum minan nar, kelepasan daripada api neraka. Secara tak langsung dia akan masuk dalam syurga kalau dia berjaya melepasi fasa ini dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulianya 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Salah satunya ialah kerana pada malam ini berdasarkan banyak riwayat daripada Nabi SAW dan juga pendapat jumhur para ulama, iaitulah pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan inilah berkemungkinan akan berlakunya malam Al-Qadar, ataupun kita sebut sebagai Lailatul Qadar. Malam yang begitu mulia, yang begitu hebat, yang Allah Ta'ala tak pernah kurniakan kepada mana-mana umat sebelum daripada kita, melainkan khas hadiah kepada umat Nabi SAW. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala menurunkan satu surah khas, tak cerita benda lain, hanya cerita berkenaan dengan malam Lailatul Qadar sahaja, iaitu surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi dalam kesempatan masa yang singkat ini, insya-Allah kita nak tengok sikit apa yang Allah Taala bagi tahu dalam surah Al-Qadar kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Kami telah menurunkannya. Nya tu apa dia? Allah Ta'ala tak habaq. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala dah bagi tahu apa nya tu awal dalam surah Ad-Dukhan. Dalam surah Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, Hamim tanzilul kitab, apa dia? Hamim wal kitabil mubin. Hamim demi kitab yang nyata, yakni demi Al-Quran. So bila diulang sekali lagi berkenaan dengan Al-Quran juga, Allah Subhanahu wa taala menggunakan hanya kata ganti nama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Al-Qadar, yakni menurunkan Al-Quran yang mulia, kitabil mubin itu pada malam Lailatul Qadar. Yang ni satu kelebihan pun kata para ulama dah cukup dah nak menggambarkan kepada kita betapa mulia dan hebatnya malam Al-Qadar. Banyak malam tu ada dalam setahun. Kenapa Allah Ta'ala pilih malam Al-Qadar untuk diturunkan Al-Quran, menunjukkan kemuliaan dan kehebatan malam ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Adakah kamu mengetahui apakah itu malam Lailatul Qadar? Allah Ta'ala tanya kepada kita untuk menimbulkan kegairahan dalam diri kita. Apa nak tahu dah apa tu malam Lailatul Qadar? Pasal dalam tempat-tempat yang lain dalam Al-Quran sebelum daripada surah Al-Qadar tak pernah disebutkan lagi berkenaan dengan Lailatul Qadar. Perkataan Lailatul Qadar disebutkan Lailatin Mubarakah ada, samalah merujuk kepada Lailatul Qadar, tapi dengan sifatnya Lailatin Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkatan. Nama malam tu secara spesifik Allah Ta'ala tak sebut, melainkan hanya dalam surah Al-Qadar. Jadi tak pernah baca lagi, tak pernah dengar lagi. Main surah Al-Qadar baru kita dengar Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian Allah menimbulkan keinginan dalam diri kita, nak habaq kata benda ni benda yang berharga. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kamu tahu dah apa dia Lailatul Qadar? Kehebatan, keagungan yang ada dalam Lailatul Qadar ini. Kemudian Allah Ta'ala sambung pada ayat yang
pada ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Barulah Allah Ta'ala menerangkan salah satu kelebihan yang ada pada Lailatul Qadar, iaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih bernilai daripada 1000 bulan. Sebab apa digunakan perkataan 1000 bulan? Sebab apa Allah Ta'ala tak kata 1,000,000 bulan ke, 2,000 bulan ke, 1,001 bulan ke? Pasal apa 1000 bulan? Kerana kita melihat kepada asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Qadar ini. Disebutkan ada beberapa asbabun nuzul, sebab kenapa Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Qadar ini. Di antaranya bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan umat-umat yang terdahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi-Nabi yang lain. Umur mereka semua panjang-panjang. Maka bila umur panjang, mereka pula beriman pada Allah, maka pasti ibadah mereka akan lebih berbanding dengan kita umat akhir zaman yang umur kita, kata Nabi, ma baina 60 atau 70, antara 60-70 tahun. Mereka umur lebih ribuan tahun. Nabi Hud alaihi salam, Nabi Hud, dia dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah kaum dia lailan wa nahara, malam dan siang. Berapa lama? Alfasanatin illa 50 ama, selama 1000 melainkan 50 tahun. Maknanya 950 tahun. Dia dakwah 950 tahun. Umur dia berapa? Wallahu ta'ala alam. Pasti lebih daripada itulah. Maka begitulah umur umat terdahulu boleh sampai ribuan tahun. Maka banyaklah ibadat mereka kepada Allah. Jadi Nabi SAW agak bersedih bila mendengar berkenaan dengan umur umat baginda yang pendek-pendek. Maka Allah Ta'ala nak menggembirakan hati Nabi SAW. Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi dan umat Nabi SAW malam Al-Qadar. Kamu ibadat satu malam tu ya, bukan kena sepanjang malam, satu malam tu ya hanya ibadat kena dengan malam Al-Qadar. Pahala ibadat itu bukan sama macam 1000 bulan. Bukan sama macam 1000 bulan ni 84 tahun lah. Bukan sama. Khairun, kata Allah, lebih baik daripada 1000 bulan. Entahlah berapa yang lebih, itu pun hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Riwayat lain menyebutkan bila mana Nabi SAW menceritakan berkenaan dengan 4 orang Nabi yang menghabiskan 80 tahun usia mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelip mata pun tak pernah memaksiati Allah Ta'ala. Iaitulah Nabi Ayyub alaihi salam, Nabi Hizqil alaihi salam, Nabi Yusha alaihi salam dan Nabi Zakaria alaihi salam. 4 orang Nabi ini 80 tahun ibadat saja pada Allah Ta'ala. Sahabat dengar, sahabat terkejut. Macam mana 80 tahun boleh beribadat tanpa sedikit pun lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Qadar, beritahu kepada kita, kamu pun boleh dapat, bahkan lebih daripada tu Allah Ta'ala bagi kepada kita umat Nabi SAW. Begitu satu lagi asbabun nuzul menyebutkan bila mana Nabi SAW ceritakan berkenaan dengan seorang pemuda Bani Israel berjihad di jalan Allah Ta'ala selama 80 tahun. 1000 bulan dia berjihad sahaja, angkat senjata berperang jalan Allah Ta'ala. Sahabat dengar, sahabat rasa jealous, cemburu. Sahabat dia jarang nak cemburu hal-hal dunia ni, dia cemburu berkenaan dengan hal-hal akhirat, pahala dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pahala beribadat pada Lailatul Qadar ini lebih bernilai daripada 1000 bulan punya pahala, ataupun 80 tahun lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkanlah orang yang dapat 10 kali Lailatul Qadar. 10 kali ya. Kalau satu Lailatul Qadar tu kita kata 1000 bulan ataupun 84 tahun. Kalau 10 kali sama dengan 840 tahun lebih. Hak lebih tu berapa tak tahulah. Jadi banyak dan kita mampu untuk menandingi umat-umat yang terdahulu. Seterusnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ni satu lagi kelebihan yang berlaku pada malam Al-Qadar, iaitu akan turunlah malaikah warruh. Dua yang akan turun, pertama malaikah dan kedua ialah ar-ruh. Apa dia ruh ni? Roh orang mati ke? Roh apa ni nak turun ni? Roh mengikut jumhur para ulama dan tafsir yang paling masyhur sekali ialah malaikat Jibril alaihissalam.
Dalam Al-Quran bila disebut berkenaan dengan Ruhul Qudus, yang itu merujuk kepada malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dimaksudkan dengan ayat tersebut, pada malam Lailatul Qadar ni, mulianya malam ni, Allah Ta'ala perintahkan malaikat-malaikat yang ada di langit turun kamu ke bumi. Tak cukup dengan malaikat chief dia bawa sekali, malaikat Jibril, hang pun sama, hang chief, hang pun turun sekali ke bumi pada malam ini. Begitu banyaknya malaikat akan turun pada malam Al-Qadar, sehinggalah bumi ini akan penuh dengan malaikat. Dan sesuailah dengan nama Lailatul Qadar, mengikut tafsiran sebagian ulama, Al-Qadar di samping bermakna kemuliaan, Al-Qadar juga bermakna sempit ataupun sesak. Lailatul Qadar, malam yang sesak ataupun malam yang sempit. Apa yang sempit, apa yang sesak? Bumi pada malam tersebut sempit dengan malaikat. Tak ada satu lorong, tak ada satu jalan pun, melainkan malaikat bersesak-sesak pada malam Al-Qadar. Allah perintah semua malaikat untuk turun ke bumi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi rahimahullahu taala, dan Imam Suyuti mengatakan, Imam Baihaqi dia ada satu iltizam bahawa dia tidak sekali-kali akan meletakkan hadis yang dia ketahui hadis tersebut maudhu' ataupun hadis palsu dalam kitab-kitab dia. Jadi dia meriwayatkan satu hadis yang panjang, saya ambil sebahagian saja daripada hadis tersebut, menceritakan berkenaan dengan malam Al-Qadar. Kata Imam Baihaqi, Nabi SAW bersabda, bila tibanya malam Lailatul Qadar, Allah perintahkan malaikat Jibril bersama dengan segerombolan besar para malaikat untuk turun ke bumi. Maka kesemua mereka turun dengan memegang panji-panji ataupun bendera berwarna hijau. Dan malaikat Jibril alaihissalam dia turun tempat pertama yang dia akan landing di mana? Di atas Ka'batullah. Dia akan berdiri di atas Kaabah, dan dia akan pacakkan bendera hijau tersebut di atas Kaabahnya Allah Subhanahu Wa Taala, Kaabah. Kita tak nampaklah benda ni semua benda ghaib punya cerita. Lepas itu apa berlaku? Malaikat Jibril akan memerintahkan kepada malaikat-malaikat yang lain untuk pergi menziarahi semua orang-orang Islam yang sedang beribadah kepada Allah, sama ada berzikir, bersolat, baca Quran, apa-apa sajalah selagi mana dalam kerangka ibadah, pi jumpa dengan mereka. Buat apa jumpa dengan mereka? Bagi salam kepada mereka dan berjabat tangan, yatasafahuna, berjabat tangan dengan orang yang sedang beribadah pada malam yang tersebut. Malaikat main salam kalau kita ibadat malam tu. Bukan suruh ibadat sepanjang-panjang malam tak. Cukuplah sebahagian malam pun kalau kita dapat kelebihan malam Lailatul Qadar. Ayat yang terakhir kita tengok tafsiran berkenaan dengan perkara tu. Allamah Razi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Ar-Razi menyebutkan, di antara hikmah sebab apa Allah Ta'ala suruh malaikat turun, semua malaikat, begitu ramai malaikat turun ke bumi, kerana pada mula-mula ketika mana Allah Ta'ala nak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, malaikat bagi komplain ke Allah dalam surah Al-Baqarah awal-awal. Dia kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, nak cipta kau satu makhluk yang nanti akan menumpahkan darah, yang nanti akan buat kerosakan di muka bumi. Ni makhluk tak guna ni. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ni malaikat dua ada. Nusabbihu bihamdik, sentiasa bertasbih kepada engkau, mensucikan engkau wahai Allah. Buat apa nak cipta manusia? Kata Allah apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang hampa tak tahu. So malam Lailatul Qadar Allah suruh semua malaikat turun, hampa pergi tengok. Hamba-hamba aku yang aku cipta dulu yang hampa protes, pergi tengok depa lah ni macam mana depa punya ibadat pada malam ni. Ada yang sedang menangis di hadapan Allah, ada yang sedang dia berdoa kepada Allah, ada yang sedang berdiri tinggalkan nafsu keinginan dia untuk tidur bersembahyang, ada yang baca Al-Quran, ada yang sedang zikir. Ni malaikat tengok makhluk yang aku bagi nafsu kepada mereka, mereka tolak tepi nafsu, tetap beribadah kepada aku, pi turun dan minta maaf kepada manusia. Ini mengikut tafsiran Allamah Ar-Razi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tafsir Ar-Razi. Maka sebab tu Allah Ta'ala perintah malaikat yang begitu banyak turun. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang sama, malaikat tersebut akan masuk dalam setiap rumah orang-orang Islam, di laut ataupun di darat, mana saja ada rumah, malaikat-malaikat akan masuk. Bila malaikat masuk, malaikat bawa apa? Malaikat bukan bawa pizza. Malaikat masuk bawa rahmat daripada Allah,
Malam tu rahmat semua masuk dalam rumah-rumah orang-orang Islam kecuali 4 golongan ni. Tasyok dia ada kecuali belakang. Kecuali 4 golongan. 4 golongan ni kalau ada dalam rumah tu, sorry, malaikat tak masuk. Malaikat tipi rumah yang lain. Siapa dia? Orang yang pertama ialah orang yang kecanduan arak, ketagih arak. Tali hidup tak ada arak. Sorry, hang orang Islam pun malaikat tak masuk. Yang kedua, orang yang derhaka pada ibu bapa, wala'iyadzubillah. Sorry, malaikat tak masuk, ambil dosa besar sangat. Derhaka pada ibu bapa, dosa kepada makhluk yang kedua terbesar selepas dosa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat tak masuk rumah orang yang durhaka pada ibu bapa. Yang ketiga, orang yang memutuskan silaturahim, bergaduh dengan sepupu, bergaduh dengan kakak, tak bercakap dengan adik. Yang ni rumah yang ada orang yang macam ni pun malaikat tak masuk, minta maaf, ni pun dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang memutuskan silaturahim, Allah Ta'ala putuskan dia daripada rahmat Allah. So malam tersebut, malam Allah nak bagi rahmat, hang orang yang terputus daripada rahmat Allah Ta'ala, wala'iyadzubillah. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, al-musyahin. Sahabat pun tak tahu apa dia tu musyahin, tanya pada Nabi, ya Rasulullah, apa tu musyahin? Nabi kata musarin, iaitu orang yang ada hasad, dengki, sakit hati, busuk perut, busuk hati dengan orang, suka putuskan hubungan dengan saudara-saudara Islam dia yang lain, suka cari pasal, mengumpat orang, kutuk orang yang macam ni pun ditolak oleh malaikat, tak masuk dalam rumah yang macam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tak menggolongkan kita di kalangan 4 golongan yang terlepas daripada mendapat rahmat Allah Ta'ala yang umum pada malam Lailatul Qadar. Jadi begitu banyaknya malaikat turun di dalam dunia ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bilangan malaikat yang ada pada bumi pada malam tersebut lebih banyak daripada bilangan pasir yang ada di bumi. Pasir ada dalam bumi, siapa bisa kira? Kita pun tak tahu berapa banyak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW menyebutkan lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Bintang di langit pun kita tak tahu berapa banyak, pasir yang ada di bumi pun kita tak tahu berapa banyak. Maka benarlah Lailatul Qadar malam yang sempit, sesak dengan malaikat. Dan malaikat ni pula bersilih ganti. Hang turun satu golongan yang begitu ramai, habis naik, turun pula malaikat lain. Pasal malaikat ni terlampau banyak malaikat, so kena shift, turun naik dalam satu malam tu. Jumpa dengan orang Islam, apa dia mengaminkan doa mereka yang berdoa. Hari biasa kita doa, siapa doa amin? Makmum jemaah, member kita lah doa amin. Hari malam Lailatul Qadar ni malaikat tolong amin doa kita. Jadi banyak riwayat menyebutkan doa pada malam Al-Qadar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya, sejahteralah ia. Apa ia tu? Ni malam ni lah, malam Lailatul Qadar. Sejahteralah malam tersebut hatta matla'il fajr, sehingga terbitnya fajar, sehingga terbitnya matahari, yakni pada waktu azan subuh. Maknanya Lailatul Qadar ni dia bukan pada satu portion pada malam tersebut. Contoh malam ni Lailatul Qadar, dia bukan rahsia Lailatul Qadar ni pukul 2.30 sampai 3.30 pagi ke, ataupun 3 sampai 4 ke, dia sepanjang malam. Salamun hiya hatta matla'il fajr, daripada mula malam, daripada maghrib tu sampai sampai daripada azan subuh, yang tu semualah malam tu lah malam Lailatul Qadar. Ibadatlah pada mana-mana bahagian mengikut kesesuaian kita, maka insya-Allah kita dapat pahala beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan saya, tuan-tuan, semua kita sampai akhir hayat. Mudah-mudahan tiap-tiap Ramadan Allah Ta'ala pertemukan kita dengan dengan Lailatul Qadar. Bukan takat bertemu, ramai orang bertemu, tapi dia bertemu dengan keadaan tak layak untuk bertemu Ramadan dengan Lailatul Qadar lah. Kita bertemu dan kita diberi kekuatan, taufik oleh Allah untuk beribadah pada malam yang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar tu untuk malam ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap dan kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.